Jawapan balas Perdana Menteri berhubung isu Palestin buat pro-Israel ternganga. Petikai waktu operasi kantin sekolah, Syahrizan dakwa politik PN tidak serasi. Saifuddin ramal lebih ramai lagi pemimpin PN akan sertai PKR. Sanusi dipersalahkan gaji kaki tangan tertunggak 9 bulan. Dr. Sam bercita-cita hidupkan MN, mahu libatkan amanah. Pengiktirafan bak kutih sebagai makanan warisan tiada kaitan agama dan bangsa. Kerajaan sedia jemput pembangkang sertai Puspal bahas isu konsert artis antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Jawapan balas Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang media di Jerman menarik perhatian warganet sehingga dianggap boleh membuatkan golongan pro pengganas Israel ternganga. Perdana Menteri menegaskan wartawan berkenaan sepatutnya tidak melihat sesuatu perkara dari sebelah pihak sahaja kerana peperangan di Palestin turut mengorbankan ribuan nyawa rakyat yang tidak berdosa. Beliau persoalkan adakah wartawan tersebut tidak mempedulikan keganasan yang dikenakan terhadap rakyat Palestin dan perampasan tanah milik mereka. Datuk Seri Anwar ketika dalam sidang akhbar bersama rakan sejawatnya, Chancellor Olaf Scholz di Chancellery Persekutuan Berlin, turut membidas wartawan tersebut dengan mempersoalkan adakah mereka hanya memilih untuk berpihak kepada sesetengah bangsa atau agama. Terdahulu, wartawan itu bertanyakan tentang konflik peperangan Palestin dan Israel, terutamanya dalam soal pembebasan tebusan Israel oleh kumpulan pejuang Hamas. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, beliau tidak bersetuju untuk keganasan dilakukan terhadap mana-mana pihak. Justru beliau menasihati wartawan tersebut untuk tidak memberi fokus kepada satu pihak sahaja dengan membelakangkan kezaliman Israel merampas tanah milik rakyat Palestin sejak 1948. Ahli Parlimen Bangi Syahrizan Johan berkata, sikap ditunjukkan PAS dalam isu pembukaan kantin sekolah semasa Ramadan menunjukkan parti itu bukanlah jawapan yang betul untuk politik di negara ini. Katanya isu tersebut sepatutnya tidak dijadikan polemik politik kerana Kementerian Pendidikan Malaysia pastinya menilai keputusan itu dengan berpaksikan nilai kemanusiaan. Namun, kata ahli parlimen terbabit, kenyataan dibuat PAS semalam sangat menduka citakan. Beliau merumuskan dengan berkata parti itu lebih cenderung untuk mengeluarkan kenyataan yang memecah belahkan masyarakat dan bukannya memupuk perpaduan. Semalam, Dewan Ulama PAS Pusat menganggap kenyataan dibuat Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengenai pembukaan kantin di sekolah sepanjang Ramadan khususnya yang mempunyai ramai pelajar bukan Islam sebagai keterlaluan. Ketuanya, Ahmad Yahya berkata, arahan berkenaan boleh dianggap sebagai tidak menghormati Ramadan dan pelajar Muslim yang sedang berpuasa. Kata Ahmad, bagi pelajar bukan Islam, mereka sepatutnya boleh makan bekal yang dibawa ke sekolah di ruangan khas yang disediakan sekaligus tidak memerlukan kantin dibuka. Lebih ramai individu berstatus profil tinggi daripada Perikatan Nasional akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai Parti Keadilan Rakyat. Itulah ramalan Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail. Katanya pihaknya ada menerima permohonan daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang mempunyai nama besar di dalam arena politik negara dan berminat untuk menyertai PKR. Bagaimanapun, Saifuddin menegaskan bahawa PKR tidak menggunakan apa-apa elemen seperti memujuk, mengumpan atau mengugut. Sebaliknya, katanya adalah lebih bernilai keanggotaan parti jika ia pilihan sendiri. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata PKR membuat beberapa ketetapan sekiranya yang memohon dan meminta untuk diterima terdiri daripada mereka yang berpengaruh. Semalam, bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Nakman berkata, lebih ramai pemimpin dan ahli perintis parti itu di semua peringkat akan menyertai PKR.
Anak syarikat kepada Perbadanan Menteri Besar iaitu Kedah Agro Holdings Berhad didakwa tidak membayar tunggakan gaji kaki tangan selama 9 bulan. Perkara itu didedahkan salah seorang kaki tangan anak syarikat tersebut kepada aktivis politik yang juga Ketua Penerangan Siswa Keadilan Wan Hadi. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur tidak dapat mengelak dari dikaitkan kerana syarikat GLC tersebut dikatakan berada di bawah kendaliannya. Berdasarkan mesej tular dipercayai dari kaki tangan syarikat tersebut, individu itu mendakwa surat telah pun dihantar kepada Sanusi mengenai tunggakan gaji mereka namun tiada keputusan yang diperoleh. Dalam perkembangan sama, Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chi Kiong berkata, notis tersebut telah dihantar kepada syarikat tersebut pada Januari lepas. Menurutnya, siasatan mendapati syarikat tersebut didapati tidak membayar gaji pekerja sejak September tahun lepas dan perkara itu menyalahi Seksyen 19 Akta Kerja. Katanya lagi seramai 24 pekerja dalam syarikat tersebut yang tidak dibayar gaji dan tiada tempoh tetap diberikan kepada syarikat itu yang memaklumkan mereka akan mengadakan mesyuarat dengan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur pada Rabu. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mohtar terbuka menghidupkan semula Muafakat Nasional menerusi kerjasama politik antara parti berasaskan Melayu termasuk serpihannya Amanah. Menteri Besar Terengganu itu atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam berkata bahawa perlu ada sikap dinamik dalam kalangan ahli politik kerana tiada musuh atau rakan selama-lamanya dalam persada politik negara. Beliau berkata demikian dalam podcast Keluar Sekejap yang dikendalikan oleh Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan. Pada 14 Februari lalu, Mursyidul Am PAS Hashim Jassin yakin ada perbincangan secara tidak langsung antara pimpinan partinya dengan UMNO bagi menghidupkan MN digagaskan ketika kedua-duanya dalam blok pembangkang sebagai usaha penyatuan ummah pasca PRU 14 yang dimenangi Pakatan Harapan. Kenyataan Hashim bagaimanapun dibidas Presiden UMNO Zahid Hamidi dengan berkata PAS tidak ikhlas menawarkan kerjasama menghidupkan semula MN. PAS dan UMNO melalui pertikaian berpanjangan mengenai MN apabila saling menuduh mengabaikan piagam kerjasama dimeterai mereka hampir 5 tahun lalu. Hubungan parti tersebut tegang apabila PAS menyertai Perikatan Nasional pada 2020 yang diterajui bersatu sekaligus mahu parti serpihan UMNO itu turut menyertai MN. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing berkata mengiktiraf bak kutih sebagai makanan warisan negara tiada kaitan dengan bangsa atau agama. Katanya bak kutih bukan hidangan baharu di Malaysia dan boleh didapati dalam versi halal serta tidak halal. Pada sesi penggulungan perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat, beliau menjelaskan pengiktirafan bak kutih sebagai makanan warisan negara dibuat mengikut Akta Warisan Kebangsaan 2005. Justru beliau meminta semua pihak termasuk ahli parlimen menghormati kepelbagaian budaya dan agama di Malaysia demi menjaga perpaduan serta keharmonian masyarakat berbilang budaya. Namun, beberapa ahli parlimen pembangkang bagaimanapun mencelah untuk menyanggah kenyataan Tiong yang mendorongnya mengemukakan tangkap layar satu artikel daripada laman berita PAS pada 2018 menunjukkan Biro Perpaduan Nasionalnya menghidangkan bak kutih halal dalam beberapa PRK 6 tahun lalu. Bak kutih yang dianggap ramai berasal dari Kelang diiktiraf secara rasmi oleh kerajaan sebagai hidangan warisan negara pada 23 Februari lalu. Langkah itu dikritik segelintir pihak termasuk Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang berkata kerajaan perlu mempertimbangkan sensitiviti rakyat sebelum membuat keputusan sedemikian. Kerajaan bersedia mempertimbangkan cadangan menjemput pembangkang menganggotai Jawatankuasa Permohonan Penggambaran Filem Asing dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) bagi memberi pandangan berkaitan penganjuran konsert artis antarabangsa yang sering dibantahnya terutama oleh PAS. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, ketika ini keanggotaan badan itu membabitkan 16 kementerian dan agensi termasuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Beliau berkata cadangan tersebut boleh diambil
pertimbangan kerana memang dari segi limpahan ekonomi, iaitu penganjuran konsert artis antarabangsa akan menyebabkan kesan limpahan ekonomi yang serius dan perlu diambil kira secara menyeluruh. Beliau mengulas cadangan RSN Raya supaya wakil pembangkang dijemput menyertai Puspal bagi memberi pandangan konstruktif rentetan daripada isu konsert Swift di Singapura sehingga menimbulkan polemik. Pada 6 Mac lalu, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menganggap negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaatkan ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Menurut bekas Menteri Belia dan Sukan itu, ramai penghibur carta atasan boleh dibawa untuk beraksi di negara ini melalui kaedah sedia ada, namun langkah tersebut tidak dilakukan. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.